cinta kepada Allah. Bila ada cinta, datang rindu nak bertemu dengan Allah. Maka Tuhan kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Barang siapa yang bercita-cita ingin nak bertemu Allah, bila rindu dia. Ingin bertemu Allah kerana dia rindu kepada Allah, falyamal 'amalan salihan, maka hendak beramal amalan yang saleh, wala yusyrik, jangan sekutukan Allah dalam peribadatannya selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah dalam peribadatan. Maknanya jangan ada sifat riya. InsyaAllah kita masuk pada kalam yang ke-20 ya. Kalam baru pada muka surat 105. Tuan-tuan boleh rujuk. InsyaAllah satu kalam yang baru agak sedikit rumit ya, dalam kita menghadapi penjelasan musannif daripada kitab yang kita sedang rujuk kali ini insyaAllah. Di bawah tajuk maju terus dan jangan berhenti kerana bertemu kemuliaan-kemuliaan yang bukan hakiki. Kalau pada kuliah sudah kita ada menyebut dalam menjalani ibadat amal tasawuf, dalam menjalani ibadat batin ya, dalam antaranya khusus ketika kita menjalankan ibadat zikir, itu amalan tasawuf. Amalan tasawuf ni antaranya yang paling unggul, yang paling penting adalah berzikir, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam masa ketika berzikir akan datanglah ujian-ujian daripada Allah. Antara ujiannya itu kita akan dibentangkan, akan diperlihatkan atau akan dilintaskan dengan satu pandangan ataupun satu keadaan seperti menemui perkara-perkara yang ganjil ya, dapat melihat perkara-perkara yang ganjil, dapat mendengar ataupun dapat terbayang perkara-perkara yang agak luar biasa, yang istimewa, perkara-perkara ghaib. Mungkin ketika itu kita akan terasa suatu perubahan yang berlaku pada diri kita. Mungkin makam kita telah meningkat, makam sufi kita mungkin telah meningkat ya. Secara kasar katalah, aku dah jadi wali kot ni. Itu berat tu macam mana? Ribat lah tu. Ini satu bahagian. Antaranya lagi, sering saya terima perkara ni daripada para jemaah haji yang telah pulang balik daripada Makkah. Ya, banyaklah perkara luar biasa yang dia hadapi ketika tawaf. Maka tawaf tu Ustaz nampak warna-warni keliling Kaabah. Ya, cukup cantik saya nampak ya. Terhidu pula bau wangi pula lagi kan. Tu ya. Nak beritahu kata haji dia special lah tuan-tuan. Secara kasar kita kata mabrur ya. Mabrur. Boleh ya. Ini di antaranya. Bila sampai ke situ dia sudah terhenti. Jadi dia tidak payah lagi nak memanjangkan, menambah ilmu, tak payah memanjangkan lagi untuk buat ibadat-ibadat yang lain. Cukup aku dah sampai makam ni dah. Nah ini maksud dia ni. Sebenarnya itu adalah permainan syaitan. Permainan syaitan ya. Sehingga Syekh Al-Bakri yakni perintis kepada tarekah Samaniyah, turun kepada muridnya Syekh Samaniyah, dia berpesan kepada golongan jin. Dia dapat jumpa cakap dengan golongan jin, pesan dekat jin ni, bagi mereka yang menerima tarekah ni, tarekah Samaniyah, khusus tarekah lain pun sama lah, tapi dia khusus kepada tarekah Samaniyah, jangan kamu ganggu mereka. Dia pesan kat para ni ketua-ketua jin ni, kamu jangan ganggu di mana mereka yang mengambil, yang menjalani tarekah Samaniyah ni, dalam apa bentuk ibadat yang mereka lakukan, jangan kamu cuba ganggukan. Tapi syaitan takkan nak dengar kita.
Jin tak akan dengar kita. Perintah Allah kita dengar. Tanpa nak dengar perintah kita, dia akan terus menjalan, memuji, menduga kita, melakukan berbagai macam halangan dan rintangan, sehingga hilang kita punya matlamat, yakni untuk menuju kepada Allah sebagai hamba Allah yang benar-benar menguasai ma'rifah yang bersih. Itu kita hamba dulu dia punya punca dia tu. Sekarang kita baca bagaimana ajaran Islam menurut tinjauan akhlak tauhid dan akhlak tasawuf tentang hal ini. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-20 sebagai berikut: ma aradat himmatu salikin an taqifa 'inda ma kushifa laha illa wa nadadhu hawatiful haqiqah. Tidak mengendaki cita-cita si salik, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa cita-citanya itu berhenti pada ketika terbuka sesuatu bagi cita-citanya itu selain suara-suara hakikat berseru kepada si salik. Dia berseru apa? Wanadatu haqaiquha. Ya, jadi maknanya kata allazi yatlubu amamak wala tabarrajat lahu zawahirul maknunati illa wanadatu haqaiquha. Innama nahnu fitnatun fala takfuru. Ada baca dua sini. Innama nahnu fitinatun pun ada baca macam tu, boleh dan ada baca dengan innama nahnu fitnatun fala takfur. Fitinatun ataupun fitnatun fala takfur. Itu ada bacaan yang macam itu, kita boleh terimalah ya. Maknanya tak semata langsung, kita ambil sikit dulu dia punya punca. Dia kata ma aradat himmatun salikin an taqifa 'inda ma kushifa laha illa wa nadadhu hawatiful haqiqati alladhi tatlubu amamak. Yakni apabila semangat seseorang salik, kita guna semangat kita lah dengan tegas, dengan rajin, dengan menolak sebarang bentuk sebarang bentuk bisikan yang boleh membawa kepada kemalasan. Dia bagi gambaran dunia tengah doa amal ibadat macam kita sembahyang lah. Contoh bila kita bersembahyang, ketika itulah datang berbagai-bagai pandangan, gambaran lintasan akal, pemajalan akal memikir itu dan ini, sehingga kita tidak dapat menumpukan khusyuk kita kepada salat. Mungkin kita akan meringkas, memendekkan salat. Mungkin kita akan terasa berat salat yang kita buat tadi ini Allah. Bila nak habis, pasti nampak dunia. Ini antaranya dia kata tadi. Ini apabila semangat seseorang salik mau berhenti ketika dibukakan baginya jalan menuju ilmu dan ma'rifah, maka berserulah bisikan hakikat apa yang engkau tuntut ada di hadapan. Nanti lagi yang menyebut sini adalah jiwa kita. Hal dalam dalaman kita itu akan bercakap, kamu sudah sampai makam itu, makam ini, kamu sudah sempurna keimanan, kamu sudah sempurna kamu yang amal ibadat, kamu sudah kuasai ilmu hikmah dan hikmah dan sebagainya. Kita pun terhenti, tak mau perpanjangkan lagi duk pakai tu. Kalau zikir tu aja kita pakai, kita tak tambah lagi, tak mau menambah, tak mau lagi terus berjalan. Inilah satu di antara perkara yang ditunjuki oleh Rasulullah, ditunjuk kepada Rasulullah oleh Allah, iaitu di mana pada malam Isra' Mi'raj, ketika Rasulullah berjalan dalam perjalanan yang mendatar, iaitu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi diperlihatkan dia ada seruan daripada kanan. Ini seorang perempuan yang jelita dengan perhiasan barang-barang perhiasan yang begitu indah dipakainya. Dia gamit panggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, datanglah, mari ke sini. Nabi tak tengok dah. Nabi tak tengok, dan Nabi cuma perhati kali macam tu sajalah. Pasal tengok dia ada, dia panggil tu. Kemudian Nabi tidak menjawab, tidak menyaut sapaan dia. Jadi ditanya Nabi, siapa? Tu Jibril. Jibril kata, itu dunia. Itulah dunia. Dunia ni dia perhiasan. Dia bukan matlamat, dia bukan tujuan. Bukan matlamat, bukan tujuan. Itu dunia. Sebab itu kamu hidup kena mati. Pesan lagi Rasulullah Jibril kepada, ya Muhammad,
kamu boleh hidup dan kamu akan mati. Kamu boleh buat apa yang kamu kehendaki dan kamu boleh jalan ke mana yang kamu nak pergi. Tapi kamu pastikan kamu akan kembali kepada Allah. Itu kata Jibril. Maknanya apa yang Nabi sampaikan itu untuk kita lah. Ya, bila sampaikan Nabi itu maknanya untuk kita lah. Jadi maka itu dipaham di sini. Saya suka juga nak memanjang perkara ni supaya kita lihat bahawa iblis alaihi laknatullah ni, gangguan iblis yang paling penting, sebab Allah sebut dalam Quran, lakum aduwwum mubin, dia adalah musuh kamu yang paling terang. Ya, dan ada sebutan daripada asar, saya tak pasti dia daripada hadis ataupun daripada perkataan ulama ataupun daripada perkataan sahabat, ya. Tapi ada bunyi macam ni, ada sebut dalam kitab kita juga, ya. Dia kata kiranya ada reward, ya, ada ganjaran, adanya, kita panggil tadi ini maknanya suatu anugerah kepada orang yang paling alim tetapi tidak takut kepada Allah. Faham ya? Kiranya kalau ada award, ada anugerah kepada orang alim yang tidak takut kepada Allah, maka dibagi anugerah itu kepada iblis alaihi laknatullah. Itu dia. Maknanya iblis itu cukup alim. Cukup alim. Dia mampu mengeluarkan Tok Adam daripada syurga. Sedangkan Tok Adam itu sudah diajar oleh Allah dengan ilmul asma', ilmu nama-nama. Ya. Tapi dia berjaya mengeluarkan Adam daripada syurga dengan nasihat-nasihat yang begitu indah, tetapi mengandungi unsur-unsur fitrah. Ya. Jadi makanya itu dah. Maknanya kalau kita dalam bidang, dia akan ikut ilmu kita. Orang dalam bidang ilmu fiqh, dia akan tipu dalam bidang ilmu fiqh. Orang yang ahli dalam bidang tauhid, dia akan tipu dalam bidang-bidang tauhid. Orang yang ahli dalam bidang hakikat dan ilmu tasawuf, ya, dia akan tipu dalam bidang ilmu tasawuf. Dia ikut ilmu kita. Semua dia boleh belaka, ya. Daripada segi perkataan, perbuatan, akidah, amalan, urusan budaya hidup, iblis mampu menipu kita. Dan semua bidang, semua acara, semua aspek, ya, semua sudut, semua bidang. Maka itu orang-orang sufi dia akan tipu cara sufi lah. Cara tauhid kita, faham ya? Sebab itu timbul, maka itu timbulnya perpecahan dalam segi akidah yang cukup banyak. Perpecahan di segi akidah yang paling utama sekali di kalangan umat Nabi kita Muhammad, mengikut hadis sampai 73 cabang akan berpecah umat Muhammad kepada 73 cabang, ya. Kesemuanya dihujamkan masuk ke dalam neraka, melainkan satu saja yang terlepas. Ada yang terlepasnya, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi maka ini diambil faham di sini. Kalau kita menjalani satu ujian, satu apa-apa juga, pendeknya perancangan atau program ataupun apa-apa yang kita nak jalankan, kita jangan berhenti sekerat jalan, ataupun jangan kita menerima dengan satu keadaan yang sudah berpuas hati, cukup dekat ni lah, kot lah, tak payah lagi. Jangan ada sikap. Kita kena terus berjalan, ya. Sebab tu dia panggil dalam istilah tasawuf, orang yang menuju akhirat dia panggil golongan salikin. Ya, golongan salikin ni orang yang akan menjalankan terus kepada akhirat. Dia tidak akan patah balik, dia tidak akan menghalang ataupun berhenti, dia tidak akan datang bosan, ya, ataupun merasa puas hati, tapi dia akan terus berjalan, ya. Sudah diterangkan bahawa yang dimaksud salik dalam ayat ini, kita jumpa perkataan salik. Dia tengok, ya, ma aradan himmatu salik, ada kan? Itu saya tekan tu, ya. Apabila semangat seorang salik, salik ni orang yang sudah ada vision akhirat, yang sudah ada wawasan akhirat, orang yang sudah nampak kewujudan akhirat, orang yang sudah yakin kepada akhirat, orang yang sudah tetap mantap akan meneruskan perjalanannya ke akhirat. Itu kita panggil golongan salikin. Kita semua kena masuk golongan itu dululah. Baru ada gerak, baru ada tindak, baru ada perjalanan yang mantap, dan kita akan ada matlamat yang tetap. Kita tahu hala tuju kita. Tinggal lagi dalam hala tuju itulah kita akan digabung.
Datang belah kanan ketika Rasulullah Isra, belah kanan panggil Nabi. Nabi tak jawab. Siapa itu wahai Jibril? Itu Yahudi. Yang belah kiri pula panggil. Nabi pun tak jawab. Siapa itu Jibril? Ini Nasrani. Jangan kamu sambut, jangan kamu saut. Tapi umat kamu dibagi satu kekuatan dalam doa melalui salat yang wajib dibaca dalam semua mazhab, ya, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia ambil kepada ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan berhenti jalan terus, tapi tak wajib lah berhenti, tak wajib berhenti, ya. Dan juga dia kata tadi tak wajib pula kita sambung. Bukan kita wajib sambung, kalau kita sambung tu dia punya maksud pada ayat itu, rahsia pada ayat itu terwujudlah. Sebab tu pada mazhab Syafi'i diambil sebagai satu ayat, ya. Dua-dua tu satu ayat panjang lah. Tapi selalunya kita berhenti lah. Pasal nak dapatkan bacaan makhraj yang betul dengan tajwid yang betul, kita tak layan nak fahidah. Ghairil maghdubi alaihim, kita ambil pada situlah. Yang ni kita minta permohonan daripada Allah supaya kita dihindarkan, tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yakni golongan Yahudism dan juga jalan-jalan Nasranism. Dua-dua jalan ni kita tak mahu. Kita minta 17 kali paling minima sehari semalam. Dia dah, ya. Kalau lagi banyak lagi baiklah. Bila kita tolak kedua-dua ism ini, kita akan selamat kepada jalan-jalan yang akan dituju sebagai golongan salikin ilal akhirah. Itu kita kendaki di sini. Jadi maka disebut oleh musannif, kita baca sikit, ya. Yang ini tidak mengendaki cita-cita si salik. Orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa cita-citanya itu berhenti pada ketika terbuka sesuatu bagi cita-citanya itu. Itu artinya orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadatnya, dengan akhlak tasawufnya, dan dengan ajaran tauhidnya, akan yakin dalam perjalanannya itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi nikmat kepadanya dengan ilmu laduni. Betul, sebab hadis Nabi mengatakan, apa yang kamu amalkan dengan ilmu kamu, Allah akan mengajar kamu apa yang kamu tidak ketahui. Nampak, ya? Itu ada hadis Nabi. Kiranya kamu beramal dengan ilmu kamu. Apa ilmu yang kita dah belajar tentang agama ni kita amalkan. Amalan sunatnya, amalan fardunya, zikirnya, ya, kedudukan bagaimana kita nak membawa gelombang zikir itu sendiri, kaedah-kaedah beramal dengan amalan yang fardu dan sunat, bagaimana kita nak bawa pada ketika dan waktu-waktunya. Semua itu kita bawa dengan kaedah bimbingan daripada para alim ulama kita, berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perjalanan itu kita jangan terasa bahawa sudah ada satu tahap yang mana kita tak perlu memanjangkan lagi. Faham, ya? Tak perlu kita memanjangkan, tak perlu meneruskan lagi. Aku dah sampai makam ni cukup. Aku tak payah lagi susah payah. Maknanya aku dah sampai kepada maksima dalam urusan ma'rifah. Jangan ada faham begitu. Salah, ya. Sebab tentu ilmu ni tak habis. Sampai ke liang lahat pun tak habis. Maka dia dengar begitu, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila dia dengar hadis ni kan, utlubul ilm minal mahdi ila lahad, ya, tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Maka dia sendiri mohon kepada Allah, ya Allah, teruskan, aku akan menuntut ilmu sampai ke liang kubur. Itu dia, memang sungguh, ya, sampai ke liang kubur dia nak tuntut ilmu. Ini satu pegangan yang begitu kuat. Maknanya ilmu tak akan selesai. Maka itu kita pula ada ilmu yang sudah Allah allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajar, telah mengajar. Ini dah past tense ni, ya, madhiyah dia kata. Ayat ini merujuk kepada perkara yang mana ilmu, segala ilmu untuk anak Adam ni Allah telah pun mengajarkan, tapi dia tersimpan dalam satu file dalam jiwa kita yang kena extract.
File tu kita kena extract. Kita nak buka file tu dengan 3 jalan, dengan 3 kaedah. Ya. Maaf, dengan 4 kaedah. Silap, lama sangat tak cakap. Ya. Ada dengan 4 kaedah. Yang pertama dengan kita menuntut berguru macam ni lah. Ya. Carilah mana-mana guru dan kita dapatkan ilmu itu, kena cari. Kita kena berjalan, cari di muka bumi ni, mencari di mana kita boleh kuasai ilmu-ilmu yang berkenaan. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita kena merujuk, ya, merujuk kepada kitab-kitab yang ditawah-tawah simpan, yang telah pun dibekal oleh para alim ulama, ya. Sebab itu Yahudi, orang Yahudi Israel Zionis, dia nak roboh Masjidil Aqsa. Dia nak roboh Masjidil Aqsa ni bukan nak roboh bangunan Aqsa tu. Di bawah Masjidil Aqsa tu ada satu. Dia dalam Masjidil Aqsa ni dia ada 5 masjid. Dalam Masjidil Aqsa tu, daripada bangunan Masjidil Aqsa yang 4 segi tu sampai di belakang Masjid Sakrah tu, di belakang Sakrah ataupun Kudus, sebenarnya semua tu Masjidil Aqsa. Semua tu Masjidil Aqsa. Tapi dia bukan nampak 2 bangunan lah. Kedua-dua bangunan itu Masjidil Aqsa. Sakrah tu batu yang Nabi pijak yang nak naik ke langit tu. Itu masjid bulat tu. Dia punya dom warna emas cantik kan. Itu Sakrah. Dalam tu ada batu. Di mana batu tu batu hampar. Rasulullah pijak batu tu nak ikut naik. Nabi tak bagi naik. Ya, Jibril kata jangan. Jibril tak bagi naik tu. Nabi dah lah. Jibril kata jangan naik. Batu pun tak naik. Di ketika itu masjid tu dia panjang, ya. Yang depan tu yang 4 segi tu dibina oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim bina sama dengan Kaabah. Mula dia buat Kaabah dulu. Jarak Kaabah dengan Masjidil Aqsa 500 tahun. Lepas buat Masjidil Haram, lepas buat Kaabah dia 4 segi, ya. Dia buat 4 segi betul. 4 segi betul, tapi yang dia ada sedikit panjang lebih sikit. Sama bentuk dia, tinggal lagi yang panjang belakang dengan panjang depan. Hak belakang tu dia lebih sikit, yang depan tu dia pendek. Kemudian Allah perintah Nabi Ibrahim buat pula di Jerusalem, ya. Jerusalem. Jadi situ Nabi Ibrahim buat Kaabah. Buat satu lagi tapi bukan Kaabah, masjid. Masjid Al-Aqsa tu 4 kali Kaabah. 40 kali. Besarnya Masjid Al-Aqsa itu, Masjid Al-Aqsa yang 4 segi tu, bukan bulat kan. Yang 4 segi itu 40 kali Kaabah Al-Musharrafah. Bentuk dia sama. Maknanya pencipta, orang yang buat dia sama. The same person. Sebab tu Nabi Ibrahim dia mangkat di Palestin, iaitu di Hebron, ya, tempat dia sekarang di Hebron. Khalilur Rahman nama tempat dia. Khalilur Rahman. Kerana dia diperintah oleh Allah untuk bina Kaabah di situ. Jadi maknanya yang Israel, kita ambil kira tadi, Israel yang nak runtuh Kaabah tu sebab di bawah tu ada satu masjid. Nama masjid tu Masjid Marwani. Marwani ini masjid yang mana Siti Maryam lahir di situ dan diletakkan oleh Nabi Allah Zakaria di situ. Itu panggil Masjid Marwani, dia panggil masjid itu. Di bawah masjid itu, dalam masjid itu ada lebih kurang 1,5 juta kitab dan manuskrip. Dia nak musnahkan kitab tu lah. Dia nak musnahkan kutub kanah tu, ya, yang terkandung dengan 1,5 juta kitab ada dalam tu, manuskrip ada dalam tu. Ini tujuan Israel. Dia bukan nak bunuh, nak runtuh Kaabah. Dia nak runtuh yang tu, ya. Sejurus daripada tawan sikit masjid tu, tak bagi ada seluruhan di mana, tak silap saya bulan Ramadan tahun sudah, ya, di mana umat Islam tak boleh masuk masjid itu selama 2 minggu. 2 minggu tak dia masuk masjid. Tak tahulah apa dia buat dalam tu, ya. Apa yang jadi kepada kitab-kitab tu tak tahulah, sampai hari ni tak ada maklumat lah yang saya terima lah. Mungkin ada tu, ya, apa dia mahu buat. Itu dia punya matlamat, ya. Kerana di situ mengandungi semua bentuk ilmu-ilmu yang ada dalam Islam ni ada di situ, ya. Maknanya kata hampir 20 kali ganda kitab-kitab itu yang dibawa oleh Stanford Raffles daripada Singapura ke Britain, ya. Stanford Raffles bawa habis kitab-kitab di Singapura. Nah, bila dia buka, kata dia buka Singapura lah, 18-17 tak silap saya, ya, tak silap saya, dia buka Singapura. Kemudian dia bawa
Dia bawa habis kitab-kitab, dia tinggal kitab fiqh, kitab sembahyang dia tinggal, nampak tak? Kitab zikir dia tinggal, sifat 20 dia tinggal, dia tak ambil, dia ambil yang lain, bawa balik, balik ke Britain. Dia orang tukar ubah dalam bahasa Inggeris, nampak tak? Dia jadikan kutukan Ahribah. Kononnya ilmu tu ilmu riba, nampak? Ini cerita yang mana suatu fitnah dalam bidang ilmu yang berlaku pada masyarakat Islam, pada dunia Islam seluruh. Kita ambil faham lah, baik. Jadi itu yang kita ambil faham. Jadi kita kalau sudah kuasai ilmu, maknanya kita kena faham ilmu ini tidak akan habis, ya. Dia akan berterusan sampai kita bertemu dengan Allah. Kita dapat bertemu dengan Allah, kita dapat dua perkara daripada Allah, ya, baru selesai. Ya, tak payah kita sebut dulu. Tadi kita tak habis dengan ilmu. Kita sebut pertama dengan berguru, kedua dengan merujuk kitab. Nampak tak? Ya, kita sebut kitab yang boleh bawa cerita sampai Israel tu. Ya, dan nombor tiga dengan pandangan. Melihat keadaan sekeliling, mengambil pengalaman. Famshu fi manakibiha walladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maka Allah suruh berjalan. Huwallazi, di mana Allah, allazi, dia yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang besar, sebagai satu perjalanan yang rata, ya, supaya kamu boleh bertebar jalan safar. Dalam ilmu tasawuf ada satu bab dia panggil bab safar, ya, safar, ya, 3 safar. Kalau nak safar ni kita panggil rihlah dalam bahasa Al-Quran. Rihlah, ya, berjalan mengembara. Nabi kita pergi 3 tempat. 3 tempat ni kamu akan dapat dia punya kelebihan yang luar biasa. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, masjidi, masjid aku. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ni dia punya bumi kita pijak berkat allazi barakna haula. Ya, kami jadikan keberkatan sekelilingnya. Kamu pijak aja Masjidil Haram tu, walaupun kamu ada urusan lain, pijak, kamu dah dapat barakah. Bumi yang bagi berkah. Balik-balik haji, hasil rezeki dia bertambah, kesihatan dia bertambah, keamanan dia bertambah, kekuatan ilmu dia bertambah. Ini mabrur. Macam mana jadi mabrur? Kerana ada barakah. Kalau tak dapat barakah, tak mabrur lah. Ada orang balik juga lebih teruk sebelum pergi ni, ya, tu dia, pergi pakai kepiah, balik tak pakai kepiah. Nampak? Pergi pakai seluar panjang, balik pakai seluar katuk, ya. Tak itu, kerana tidak dapat barakah. Bukan semua orang dapat. Itu bumi dia special sikit, ya. Kemudian Nabi minta pula kepada, ya Allah, jadikan masjid bumi aku di Madinah ni 2 kali keberkatan Masjidil Haram Madinah. Jadi barang siapa pijak Madinah, dia akan dapat iman. Iman dia bertambah, tawakalnya bertambah, takwanya bertambah, khaufnya, takut kepada Allah bertambah, raja harapnya bertambah, syukurnya bertambah, sabarnya bertambah. Ini Madinah. Tapi bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Itu Nabi kita. Seolah-olah ular menyusur masuk ke sarang. Itu tempat dia. Maknanya iman tu dia kena duduk dalam diri kita, dia akan menyusul masuk dalam jiwa orang-orang yang pijak bumi Madinah. Itu kelebihan Madinah. Al-Aqsa, kekuatan jihad. Jihad paling penting dalam Islam, tuan-tuan. Ya, pertubuhan Islam yang terbesar di dunia Ikhwanul Muslimin, ya. Tajaan perintisnya Al-Alamah Sayyid Hasan Al-Banna. Dia yang mengeluarkan satu kekuatan melalui membina satu pertubuhan yang besar dari Ikhwanul Muslimin, ya, menjadi idola kepada Raja Salman, bukan Muhammad Salman, Raja Salman. Raja Saudi Salman pro betul-betul dengan Ikhwanul Muslimin. Cukup kuat ibadat dia, kuat dia ibadat, ya, khusyuk dia lebih, warak dia pun lebih, sayang dia kepada Palestin, sayang dia kepada umat-umat Islam, ya, sayang kepada amal ibadat, hafaz Quran 30 juzuk. Tapi saya, dia hantar anak dia pergi Amerika, dia tak hantar anak dia mengaji agama. Nampak tak?
Dia tak hantar anak ke pusat-pusat pengajian Islam, dia hantar pergi ke Amerika. Bentuk pemikiran kawan tu jadi western oriented. Nampak tak? Maka tu dia balik, dia nak ubah. Dia ubah semua. Dia nak jadikan Saudi itu negara liberalisme. Na'udzubillah. Ini Muhammad bin Salman. Tak apalah kita tinggal yang dulu, nak cakap pun setengah jam lah. Ya, tak perlu tuan-tuan boleh lihat sekali lah. Nanti ada ketika kita boleh sebut perkara yang seperti ini. Baik. Jadi itulah yang kata tadi ini, di mana yang diambil kira sebagai suatu kekuatan dalam Islam. Kita kena sayang Islam itu paling penting sekali. Jadi makanya dalam keadaan kita menjalani tarekat akhirat, yang kedua kita kena ada ilmu lah. Jadi yang ketiga dan yang keempat yang keempat tadi mengambil pandangan berdua. Yang kelima ada lagi tambah tadi. Yang keempat ada satu lima lagi. Yang kelima ini kita kena terima teguran. Melalui teguran dapat ilmu. Kita dah buat benda tu salah, kita tak tahu. Maknanya kita telah menyalahi ilmu. Mai orang tegur. Tegur tu nak betul ilmu lah. Tapi kita terima lain. Bila orang tegur, kita dah rasa kita punya gengsi dah jatuh lah. Nampak? Nah. Kita punya martabat dah rendah. Tak betul. Nombor 4 tadi melihat nombor 4 ni. Nombor 4 ni. Nombor 4 lah. Saya kata nombor 5 tadi kan. Nombor 4 nombor 4 ni yang ni. Yang ni kita menerima teguran daripada mana-mana orang yang sedia sudi menegur kita. Itu kita terima. Paling penting tegur dia. Tangi iblis mentahan kita. Dia zahirkan sifat takbur kita, sifat ujub kita. Ya, sifat takbur ujub kita tu ada. Dengan kerana adanya takbur dan ujub dalam diri kita ini, kita tak akan terima teguran. Selagi kita tak kiki, bukan buang. Tak boleh buang takbur tu, dia mari dengan kita sekali mana boleh buang. Ya, sebab kita pernah bersama dengan yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha memiliki sifat kibrin, sombong. Allah saja yang layak punya sifat tu. Itu bukan sifat makhluk. Nampak tak? Jadi kita bila pakai sifat kibrin ni, kita dah duduk lama dengan Allah satu tempoh yang cukup lama yang Allah saja mengetahui. Maka kita terikut-ikut. Orang Kedah kita terpiat-piat, terbawa-bawa dengan sikap perangai kawan kita, dengan orang yang kita sama duduk dia. Duduk dengan orang kaya, nak bawa cara kaya lah. Semua nak pakai pakaian jenama. Ya? Tak itu. Duduk dengan orang miskin, ada rasa low profile tu. Ya. Duduk dengan orang yang sombong, dia pun duduk marah semua. Dia ikut kawan. Sebab tu Nabi kata, nak cari rumah, nak duduk rumah, kenal jiran. Nampak tak? Ya. Nak cari teman, tengok sikap dan akhlak dia. Nampak? Ya. Nak tengok mak bapak, nak tengok anak, kita nak tengok perempuan nak nikah, tengok mak bapak dia dulu. Nabi kata, nampak? Tu lah. Tengok mak bapak dia. Kenal mak bapak dia dulu. Hang dah kenal satu perempuan hang kenal, pergi cari mak bapak dia. Tengok mak bapak dia siapa. Keturunan tu penting ni. Tu dia. Begitu kan? Kita tak tengok. Dah menikah baru tengok. Dah menikah pula tak mau tengok lah. Kata nak, mana nak boleh. Itu kita nak faham ya. Jadi maka tu baginda Rasulullah SAW ni mengajar kita satu kaedah, bila ada orang tegur kita, kita kena pakai. Itulah Allah wujudkan iblis. Kelebihan hikmah Allah Ta'ala jadikan iblis ni kerana itulah. Sebab kita akan lihat modul sombong, bagaimana kita nak atasi. Modul sombong itulah yang menjauhkan kita daripada rahmat, jauh kita daripada ketaatan, jauh kita daripada ketakwaan, jauh kita daripada kehidupan abadi di akhirat. Itu dia. Itu iblis. Iblis dia kata ya, orang yang tidak ada apa-apa lagi, putus rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kan? Iblis jadi iblis. Ya, itu dia punya sirah, kita baca macam tu lah. Baik, sambungnya kita di bagi kita dalam ilmu tadi, kemudian kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan kita bertemu dengan Allah ni supaya kita dapat dengan ilmu dan dengan amal, kita jangan berhenti dalam perjalanan, kita akan terus sehingga kita bertemu dengan dua. Pertama, kita bertemu dengan maghfirah, pengampunan Allah. Bila Allah tu maghfirah, nak dapat maghfirah tu kita akan pergi kepada Allah. Ya, orang mati, bila orang mati kita turun masuk kubur ni tuan-tuan. Ikut hadis Nabi saya turunlah, ya, masuk kubur.
Di mana kita akan masuk kubur ni, kita akan jumpa balik saudara mara kita yang telah bagi, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Jumpa iman. Bila kita masuk kubur, tuan, akan datanglah saudara-saudara kita, adik-beradik kita, kawan handai kita, keturunan adik, semualah akan datang. Yang beriman akan datang menjumpa kita. Yang tak ada iman tak jumpa. Kalau kita ada saudara, kita dalam satu kumpulan keluarga ada 10 beradik, kata 8 beradik beriman, 2 tak beriman. Yang 8 tu mai jumpa kita. Yang 7 tu mai jumpa kita. Nampak tak? Yang 8 tu jumpa kita. Kita satu lah, jadi 7 lah yang mai jumpa kita. Yang 2 kita tak jumpa. Kita akan tanya mana pergi yang 2 ni. Kita akan tanya balik kepada mereka yang 8 orang, 7 orang ni. Saudara kita 2 orang lagi mana pergi? Nampak tak? Saudara kita yang kedua tadi duduk ada di mana? Akhirat dua ya, syurga neraka. Ya. Sama ada taman syurga atau jurang neraka. Oleh kerana belum jadi kiamat lagi, dia dalam jurang neraka. Kalau sudah jadi kiamat, dia dalam neraka. Kita juga belum jadi kiamat, kita dalam kebun taman syurga. Ya, itu bezanya. Tak masuk syurga lagi. Syurga Nabi kena masuk dulu. Ya, ini kita kena faham tu. Jadi bila kita masuk kubur, sebab tu doa ni penting. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, ya, dan saudara-saudara mara kami yang telah mendahului kami daripada iman. Nampak tak? Maknanya kita minta supaya kita dapat bertemu Allah, bertemu. Satu kita minta kerana kita kena iman dulu lah, baru boleh jumpa dia. Tidak. Kalau kita tidak iman, macam mana kita nak jumpa saudara kita yang beriman? Kita pun na'udzubillah. Kalau kita tak jumpa saudara-saudara kita yang mana kita berkumpul depan kita tadi, kita kenal daripada awal, daripada Long sampai kepada Pak Tih kita jumpa kan, ya. Pak Long sampai Pak Tih kita jumpa, semua beriman, ya. Mana bagi Pak Tam ni? Ya. Mana bagi Pak Cik? Mana bagi Pak Su? Mana bagi Pak Uda? Mana dia Papi? Betul tak? Betul. Jawabnya, bila kita tak nampak tu, memang dia tak ada dalam jurusan orang beriman, tempat dia nombor 2. Na'udzubillah. Ya, itu kita fahamlah. Jadi makanya kita nak pergi akhirat, sementara kalau kita tergolong dalam golongan yang dimasukkan orang-orang yang mustaghfirin. Nama masjid Sungai Tiaw. Kalau kita tergolong dalam kalangan mustaghfirin, orang-orang yang telah dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang boleh dapat pengampunan, Allah akan bawa kita jumpa dengan dia. Kalau kita bukan orang yang mustaghfirin, kita dibawa ke neraka. Itu yang beza dia. Sebab tu kita nak yang pertama, kita dapat bertemu, perjalanan kita itu akan menuju terus kepada maghfirah, pengampunan dulu. Bila Allah ampun kita, maknanya kita ada iman, kita bawa dengan iman, kita bertemu Allah dengan iman, maka itu Allah mengampuni dosa kita. Bila Allah ampun dosa kita, Allah akan bagi ganjaran dan pahala. Dia panggil apa? Ya, dia panggil sebagai ganjaran dan pahala. Ya, iaitu kita akan diberikan Allah ganjaran pahala, surga lah jawab dia. Nak masuk surga bukan dengan kita, dengan amal kita, bukan kekuatan kita, dengan kebijaksanaan kita, bukan dengan soleh kita lah, tapi dengan rahmat Allah. Jadi yang kedua, kita nak kena jumpa rahmat Allah. Rahmat Allah. Dua ni saja kita punya ending, ya, yang kata Allah, anta maqsudi ilahi, anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Dua-dua tu kita dapat, Allah dah redha kita lah. Allah redha kita. Bila redha, dia akan masuk syurga, kan kita ke dalam syurga seperti yang dijanjikan, dan kita tidak akan putus perhubungan kita dalam syurga dengan Allah. Lebih mantap lagi lah. Itu kekuatan kita masuk syurga tu, sebab syurga tu tempat kita dapat kita bersama-sama dengan Allah. Antara nikmatnya, kita dapat lihat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada zat Tuhan mereka melihat. Al-Quran sebut dalam surah Al-Qiyamah. Boleh faham ya? Baik. Maaf batuk sikit, suara tak apa nak kemah hari ni dah. Suara lain sikit. Ya. Baik. Jadi makanya kita suruh berjalan, kita baca di sini, kita sebut dulu. Jadi ilmu laduni ini ilmu yang akan diajar oleh Allah
pada ketika yang kita tak boleh dapat daripada makhluk. Ilmu laduni ini satu ilmu yang Allah anugerah bagi kita secara langsung, di mana ilmu ini kita tidak boleh dapat daripada makhluk. Nampak tak ya? Tak dapat. Kita boleh baca Yasin wal Quranul Hakim, itu kita dapat daripada makhluk. Cara bacaan dia, cara makhraj dia, ya, cara taranum dia, bagai-bagailah. Ilmu qiraahnya bagai-bagai, tapi kita tak boleh dapat dia punya hidayah dia. Ya, yang dia ambil sebagai kita nak kena tabarrur, ya. Tabarrur, kita kena menghayati ayat, penghayatan. Hari Khamis, tiap kali hari Khamis kita, kalau di Malaysia lah, kalau di Nusantara Melayu ni baca Yasin lah. Baca Yasin. Tak gitu. Pasal hari Khamis baca Yasin, pasal nak hadiah pahala kepada arwah. Hari Jumaat kita buat kuliah, dia tak main. Patutnya orang baca Yasin tu kena main. Kalau ada dalam majlis, dalam masjid tu, kalau ada 100 orang baca Yasin, jangan tutup imam sekali dah. Ya. Patutnya besok buat jemaah kuliah, 100 orang tu kena main. Tak itu. Wal Quran innaka laminal mursalin. Oh, sebut. Ala siratin mustaqim. Mustaqim tu kena cari ilmu lah, tak main. Ada satu masjid tu suruh saya buat baca Yasin. Sekali Ustaz bawa Yasin, boleh di seberang Kedah. Bawa Yasin penuh lagu sembahyang Jumaat tu. Pasal saya nak baca Yasin, saya duk ngajak baca Yasin. Ustaz dia buat, dia duduk pisah lah kot, agak satu lain kot. Bila saya nak buat Yasin tu pakai penuh masjid. Kata saya kemai. Nombor satu, besok kuliah subuh mesti penuh. Je lah, kuliah subuh mesti penuh. Jumaat tak payah kata lah. Besok malam ada kuliah lagi. Besok kuliah saya juga malam lah. Ya, masa tu kita mengajak Jumaat, pengajak di luar tak pergilah. Ya, besok pergilah. 2 sah pun tak penuh. Mana pi golongan yang baca Yasin kemarin. Ini yang kita tadi ini, di mana ya, walau kita tak dapat, Allah Ta'ala tak bagi ke situ. Dia sampai ke tahap. Kenapa Allah tak bagi? Kerana kita tidak memanjangkan, ya, amalan kita. Seumpamanya tadi memanjang dengan menuntut ilmu, yang tu korang kita berhenti, tak payah baca. Aku dah baca Yasin cukup, besok aku mati, depa pula baca Yasin kat aku, selamatlah aku, tak ada azab kubur. Jadi pergi aku tu nampak, ya, betul tak? Sampai ada orang menjumpa kan, sampai ada dulu dah pernah orang menjumpa saya, kalau mati saya nak ustaz baca kat saya Quran 30 juzuk, boleh tak? Nampak tak? Ya, ustaz nak berapa saya bayar? Itu dia, suruh dia, orang kaya lah. Ustaz nak berapa? Dia ni bukan jenis sembahyang punya orang ni, bukan jenis sembahyang. Sebab dia dapat satu idea daripada idea yang salah. Ini nasihat iblis lah. Hang nak gaduh apa? Hang tak payah amal ibadat. Besok hang mati, hang suruh orang baca Quran 30 juzuk, hadiah pahala ke hang, habis tak ada azab kubur apa, selamat. Orang pakai hadiah tu kan, nampak? Saya kata jangan, bukan itu cara dia, ya. Kita kena amal ilmu Al-Quran tu dulu, baru orang hadiah Quran kat kita, pahala tu dapat lah. Macam Yasin tadi, kita nak hadiah Yasin kepada orang, sahibul doa tu, orang yang nak terima doa kita tu, mestilah orang yang menghayati Yasin tu. Nampak? Ya. Bukan baca saja. Itu tak kena orang. Ini yang diambil kira sebagai suatu perkara unsur yang kita kena faham betul-betul. Jadi makanya kata musannif, kita ambil langsung daripada yang kita baca sekarang lah, ya, bahawa orang yang sedang berjalan kepada Allah dengan amal ibadah, dengan akhlak tasawuf dan ajaran tauhid yang akan berjalan, itu bahawa Allah memberi nikmat kepada dengan ilmu-ilmu laduni yang kita baca tadi ini, ilmu pengetahuan yang langsung daripada Allah untuk bertambah ma'rifahnya kepada Allah, ya, dan kemungkinan besar ia akan menemukan rahsia-rahsia sebahagian daripada alam maya pada ini. Di samping itu pula kemungkinan besar ia mendapatkan nur ilahi yang berkenaan dengan semakin mendalam ma'rifahnya kepada Allah, serta merasakan hal-hal yang berhubungan dengan tingkatan-tingkatan yang telah dilalui oleh hamba-hamba Allah, di mana mereka telah sampai banyak sedikit kepada tujuan yang hakiki, iaitu sampai hatinya dan perasaannya dengan luas dan mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping hatinya tidak tunduk terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kemuliaan-kemuliaan, tadi kita sebut dulu tu lah, tengah duduk zikir-zikir tu, datang cahaya depannya, warna-warni macam pelangi, ya kan? Ya, pelangi ini LGBT.
Juga ambil. Kalau sekarang simbol pelangi itu LGBT lah ya. Sebab tu masa perang dengan bola sepak dunia dulu di Qatar, bola sepak tu dibuat dalam bentuk pelangi. Yang tu tak dapat lari lah. Ya, dia nak expose dia punya idea, dia punya tujuan, dia punya hasrat untuk mendedah kepada masyarakat harus dihalalkan LGBT. Tiba-tiba Qatar tak bagi jalan, dia buat juga melalui bola. Tak apalah, bola sepak, orang Islam sepak tak ada masalah. LGBT itu orang sepak, tak apalah, tu Qatar tak bantah ya. Kerajaan Qatar tak bantah. Apa buat bola LGBT tak apa, baju tak boleh, uniform tak boleh, dia punya jersey bola tak boleh, ya. Tapi bola dia pasal sepak tak apalah. Sepak, benda sepak macam patung-patung, kita tak taruh patung-patung dalam rumah, tak boleh. Tapi anak-anak kita main sepak, buang apa patung, cucu-cucu kita tak apalah. Patung-patung yang dimain oleh budak-budak kecil ni tak ada masalah, sebab dia satu penghinaan. Macam itulah ya. Jadi kita ingat macam orang tadi lah, kita sebut tadi ya, tengah beribadat, tengah zikir, datang warna pelangi kan. Kita ada rasa satu takjub, aku hebat ni ya, aku dah tembus alam ghaib. Ada satu benda yang tinggi ni, maknanya martabat aku sekarang sudah sampai mungkin kepada martabat yang disebut dalam dalam akidah dan tauhid, dia panggil sudah sampai kepada menyelam rahsia tauhidul af'al. Kita kena tauhidul af'al dulu. Apa ni tauhidul af'al, tuan-tuan? Dapat melihat, merasai dengan mata hati kita bahawa apa yang berlaku, yang wujud yang kita nampak sekarang ini semuanya perbuatan Allah, termasuklah diri kita sendiri, perbuatan Allah. Banyak kali kita sebut tak sampai perkara itu syirik. Kalau kita tak sampai tauhid tu, kita masih syirik. Nampak? Aku sembahyang, Allah pun berkuasa, aku pun berkuasa sembahyang. Kacau. Jadi ada dua, sedangkan Allah tauhid, Allah wujud nafsiyah. Semua nafsiyah kembali kepada Allah. Ta yang ada dalam nafsiyah tu menghimpunkan semuanya kepada Allah, itu ta. Satu rahsia ta ada dalam, bukan hanya dia sekadar menunjuk kepada, dia panggil tadi isim, isim yang dituju kepada muannas. Bila ada isim yang ada hujung ta marbutah fi akhiri, di hujungnya, itu menunjukkan kata dia adalah dalam kumpulan nama-nama betina. Ini kita tak ngaji nahwu, tu bukan bab nahwu tu. Kita bercakap ni bukan bab nahwu, ya. Dia berkata Allah sebagai wujud nafsiyah. Satu orang duduk depan nak panggil saya jadi imam. Dia imam masjid, tapi dia pelawar saya jadi imam. Ustaz mai jadi imam. La anta ahliyah. Tengok ada bulat. Anta yang layak jadi imam. Itu artinya tahu. Semua urusan tanggung dalam masjid ni enta sebagai imam. Besarnya imam tu. Tangta tu menunjuk kata kebesaran imam. Nampak? Dia panggil anta ahliyah. Enta. Sama juga apa-apa perkara kita nak buat, ya. Kita suruh dia buat, dia tak mau buat. Dia tengok kita boleh buat, dia suruh kita, dia kata anta ahliyah. Itu rahsia ada dalam tahu, ya. Kita mengaji itu atau dalam sedikit ilmu lughah ya. Boleh dibawasakan. Baik. Tauhidul afal sampai. Bila kita sampai merasakan, boleh jadi pada saat itu tergak himmahnya untuk berhenti. Ada orang sampai begitu, dia kata aku dah sampai tauhidul af'al, tak payah nak perpanjangkan lagi lah perkara ni. Silap. Kerana anggapan sudah sampai kepada ghayah, tujuan, merasa cukup sampai di situ. Ya. Kemudian Allah bagi kat dia pula, dia buat benda tu jadi, ya. Maka pada saat itu menyerulah satu hakikat fana fi sifat. Nampak tak? Membisik kepada satu seruan tu, nama dia fana fi sifat. Seruan itu. Ni kita tambah seruan hakikat, ya. Apa yang kau tuntut sudah ada di hadapanmu. Kau dah sampai dah. Yang cakap siapa? Syaitan. Nampak tak? Syaitan bisa dah sampai makam ni dah. Alhamdulillah, nampak semua perbuatan Allah. Tak payah bijau lagi lah. Kita tak payah berdalam dalam ilmu kita lagi. Tidak, ya. Jangan berhenti. Teruslah. Suara tu kata pula, tambah lagi, mai pula satu suara lagi kata, jangan berhenti tu malaikat. Sebab tu Nabi ada sebut dalam diri kita ni tuan-tuan ada dua kelompok macam dalam parlimen lah. Ya. Ada penyokong, ada pembangkang. Dua-dua ada. Penyokong malaikat, pembangkang syaitan.
Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang itulah nama dia, Khannas. Kita dimainkan oleh pertama sekali iblis, nombor dua. Nombor dua, dunia. Nombor tiga, hawa nafsu. Yang keempat, Khannas. Itulah gangguan kita. Empat benda tu. Empat benda tu gangguan kita. Ya. Kita menghadapi empat gangguan dalam perjalanan kita untuk menempuh wawasan dan vision kita akhirat, ya. Empat ni. Yang pertama, kita akan digodam sungguh dengan apa cara sekalipun, ya. La ughwiyannahum ajma'in. Iblis buat satu confession depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, akan la ughya, lam taukid tu dia panggil. Seriously, betul-betul tidak ada perkara lain, mesti perkara ini, lam tu. Lam tahqiq dia panggil, lam taukid. Nama dia kan? Maknanya aku akan sungguh-sungguh menipu mereka semua anak Adam. Nampak? Aku akan datangi mereka di hadapan mereka, daripada belakang mereka, daripada kanan dan kiri mereka. Nampak tak? Untuk menyelewengkan kita sampai saat kita nak mati, dia tak kesian. Kita orang mati nak mati kita kesian lah. Baca Yasin, duk menangis pula dah. Duk jaga dia semua, buat dengan lembut, dengan elok, duk jaga tepi kan, duk duduk kan. Orang iblis dah. Orang mati ni kita kena buat dan bagi dia teruk, bagi dia kena teruk. Tu dia punya, tak ada sifat pengasih langsung, tak ada. Dah, maka itu disebut la ughwiyannahum ajma'in illa min ibadika salihin. Kan hamba-hamba kamu yang salih, cari ilmu yang ikhlas, cari ilmu ikhlas. Baru iblis tak gagu kita. Kena cari ilmu ikhlas. Nampak dah? Tak ada. Tak dapat ilmu ikhlas, kita tak akan jumpa Allah. Ikhlas duduk pada tiga sifat. Ada tiga sifat ni kita dapat ikhlas. Yang pertama sekali, tawakal. Dalam sembahyang sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah, akan dikau jua kami minta mohon pertolongan. Ini dikategorikan sebagai tauhidul qasdi wal iradah. Tuan-tuan boleh buka, kalau cari buku Melayu ni, dalam tu buka cari kitab apa nama, Al-Islam. Nama tajuk ada dua juzuk, dua juzuk, ya. Al-Islam jilid pertama, Al-Islam jilid kedua, yang ditulis, yang dikarang oleh Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama besar Indonesia. Saya pernah jumpa dia ni, alhamdulillah. Jumpa lah, tak belajar, jumpa. Orang kecil, 5 kaki 2 kaki, 5 kaki 2 inci, rendah. Orang kecil-kecil ni alim. Orang tinggi-tinggi macam saya tak alim. Yang kecil-kecil tu alim. Hebat. Jangan buat main kecil-kecil tu alim. Itu hebat. Jadi makanya disebut oleh, dalam kitab tu disebutlah tauhidul qasdi wal iradah, satu tauhid yang masuk dalam tauhid ubudiyah. Dia dua, rububiyah, ubudiyah, rububiyah, ubudiyah. Rububiyah tauhidul zat, atau tauhidul wujud, atau tauhidul asma, atau tauhidul sifat, atau tauhidul af'al. Itu Allah punya. Kita punya tiga. Tauhidul tasyri', tauhidul qasdi wal iradah, tauhidul ibadah. Kita punya. Kuat tiga. Tiga ni kalau tak ada kat kita ni kok habis. Tak jumpa Tuhan. Tak jumpa Allah. Tauhidul tasyri', semua syariat Allah kita kena terima. Semua syariat Allah kita kena patuh. Semua syariat Allah kita kena laksanakan. Semua hukum Allah kita kena landas. Semua hukum Allah kita kena ada prinsip. Semua hukum Allah kita kena implementation sebarang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hanya sembah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Dalam tu ada tawakal. Itu kita sebut tadi. Yang pertama tawakal, ya. Itu artinya. Kedua kita sebut dah. Kedua, setelah tawakal tadi ini kita kena dua, ridha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah beredha kita, kita beredha Allah. Dzalika liman khashiya rabbah. Yang demikian itu kata Allah khusus kepada mereka yang takut kepada makam Tuhan. Bukan takut Tuhan, makam Tuhan. Macam bapa kita, bapa macam kita ya. Kalau tua lagi senang, kita tolak aja tu. Tapi kita takut dia, tetap takut sampai jumpa Allah, sampai kita jumpa dia akhirat, kerana takut makam bapa. Kalau bapa tak ada makam, anak tak takut kan? Anak yang bapa jumpa anak tengok main rokok sebatang, kata dia, ini bapa tak ada makam. Nampak kan? Tepuk bapa lah, tepuk belakang bapa, main rokok sebatang. Nampak? Kerana dia seluk poket bapa dia tu. Ni saya tengok, ya Allah.
Bapak tu orang ngaji, saya tegur dia tau, hang tak boleh buat begitu tau. Anak hang buat begitu, hang tak nak makan. Dia tak hormat hang langsung. Ya, tambah-tambah lagi kita tengok rokok tu dah haram pula. Lagi-lagi tak boleh. Nampak tak? Dia pula minta benda haram daripada anak. Sepatut dia kena tadilah. Itu kesilapan yang sangat besar. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi mereka yang takut pada makam Tuhan, dua syurga. Pertama syurga dunia, syurga ma'rifah dia panggil. Syurga dunia ni syurga apa? Syurga ma'rifah. Asyibli. Umum apa nama? As-saqati. As-saqati dia tidur bawah pokok yang tak ada daun. Pokok tu kering, tak ada daun. Di Mekah mana ada pokok-pokok daun sangat. Tidur bawah pokok tu tak ada daun. Orang mereka kata dia tidur bawah pokok apa? Tapi tidur dalam rumah dia elok. Dia kata tidur bawah pokok ni lebih sedap daripada tidur dalam syurga. Itu dia. Tidur bawah pokok ni lebih sedap tidur daripada dalam syurga, dia kata. Bukan dia hina syurga, dia sudah menghayati satu ma'rifah kepada Allah Taala, ya. Daun jatuh pun Allah punya kerja, pokok ni pun Tuhan wujudkan, aku pun Tuhan ada di sini, semuanya Allah tak ada apa pada aku. Fana fi sifat, itu dia. Lam dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting. Jadi kata musannif, itu rahsia dia lah, ya. Dan manakala tadi bila kita sampai makam makfana fi sifat, ada seorang buka rahsia tu, kita akan sampai kepada tauhidus sifat, mengasahkan sifat-sifat Allah. 99 nama Allah tu nampak dalam kehidupan. 99 nama Allah tu kita akan nampak dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ya. Contohnya Rahman Rahim lah. Tengok Rahman, nampak kemurahan Allah. Yang kita murah. Orang sedia menderma, orang sedia sedekah, ya, nak buat kebajikan, buat kebaikan. Apa yang kita nampak dia punya pemurah, kan. Orang ni penderma, ya, tak kedekut, pemurah dan bagai-bagai. Kita akan nampak, tak nampak dia tu, tapi kita nampak kemurahan tu daripada Allah. Ini sifat rahman Allah. Macam saya pernah sebut bagaimana Rabi'atul Adawiyah, Ummu Ismail. Rabi'atul Adawiyah, nama dia Ummu Ismail. 5 beradik. Dia ni anak nombor 4, tu bagi Rabi'ah, anak nombor 4 kan. Kerja dia cari bunga, pagi cari bunga nak bagi tuan dia. Tuan dia nak proses buat minyak wangi, ada yang nak buat ubat. Dia tengok bunga-bunga tu aneka macam, bunga dengan warna-warninya yang begitu indah. Dia tengok bunga tu, dia tak nampak bunga, dia nampak sifat jamil, sifat cantiknya Allah. Nampak tak? Dia kata yang buat bunga dia tentu cantik lagi. Dia lah. Tapi dia bukan lagu bunga lah. Laisa kamitsli. Nampak? Dia datang pula sifat tu, sifat 20 tu tak ada kan. Laisa kamitsli. Nampak tak? Jangan dia buat bunga dengan sendiri, dia buat bunga. Daun pun dia buat, bunga pun dia buat, ranting pun dia buat, akar pun dia buat, tumbuh pokok pun dia. Kita hanya tidak nampak perbuatan Allah langsung. Itulah menyebabkan hari-hari duk tengok keindahan tu, datang rindu kepada Allah. Mula-mula jatuh cinta. Jatuh cinta kepada Allah. Bila ada cinta, datang rindu nak bertemu dengan Allah. Maka Tuhan kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Barang siapa yang bercita-cita ingin nak jumpa Allah, rindu dia. Ingin bertemu Allah kerana dia rindu kepada Allah, falyamal 'amalan salihan, maka nak beramal amalan yang saleh, wala yusyrik, jangan sekutukan Allah dalam peribadatannya selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah dalam peribadatan. Maknanya jangan ada sifat riak. Kena buang riak baru boleh dapat sifat ni. Itu yang nombor 2, kita nak sampai ikhlas tu, dia punya modul tu. Yang kedua tu kita kena ridha. Dan yang ketiga baru datang mahabbah. Nak mahabbah kena dekat dengan Nabi. Tak dekat dengan Nabi tak boleh mahabbah. Kita kena banyak dengan Rasulullah, dekat dengan sunnah Nabi, amal sunnah Rasulullah, banyak selawat, sehari 1000 kali buat selawat. Tambah-tambah dalam serba kompleks sekarang ni, zaman serba kompleks lagi banyak kena zikir. Bukan sibuk tak boleh zikir. Orang kata bila zaman serba kompleks ni tak payah, tak ada masa nak zikir, silap. Zaman serba kompleks dengan segala macam haru biru dia, ya, maka wajar kita mesti berbanyakkan selawat, buat 1000. Sat ya, not even 45 minutes. Not even 45 minutes you can clear 1000 zikir of the salawat baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu zikir dia. Mudah tak?
Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Dia naik sikit. Dia punya baca Al-Bari dia macam tu lah. Baca 1000 kali. Buat runtik-runtik lah. Pagi buat 200. Nak balik sana naik kereta. Cuba buat je. Senang-senang 200 sampai rumah. Saya daripada sini ke Bayan Baru nak balik ke rumah sana ni 300 dapat. 300. Tahu Ustaz? Kita cakap pengalaman kita lah supaya senang tuan-tuan tak terkejut dah tengok benda tu berat. Pasal benda tu senang, ya. Allah bisa menang biasa. Pepatah kita apa cukup cantik kan, ya. Allah bisa, Allah bisa. Allah kepada bisa tapi menang biasa. Kalau sudah biasa sudah tidak lagi jadi bisa. Bahkan dia akan naik jadi boleh ataupun bisa. Tukar dua bisa. Bisa pertama racun, bisa yang kedua boleh. Cantik bahasa Melayu. Orang yang buat ni hukama, para hukama, pendeta Za'bah. Ini antara yang dia banyak tekan, pendeta Za'bah, kan? Itu dia. Baik, sambung lagi kita. Kemudian dia kata tadi ini, bila kita sampai kepada makam itu, kita sudah rasa sudah puas hati. Ini kita kena tinggal, tuan-tuan. Masuk kita kepada yang kita baca dulu. Sikit boleh kan? Ada kala yang berhenti dalam perjalanan merasa bahawa kemuliaan-kemuliaan yang datang di tengah jalan adalah tujuan terakhir dalam perjalanan. Misalnya, kita selaku hamba Allah apabila tauhid kita mendalam, demikian juga ajaran tasawuf dan ilmu syariat kita pun demikian juga dalam. Ilmu banyaklah ni, ya. Tauhidnya ada, fiqahnya ada, tasawufnya ada, ya. Apabila kita kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sempurna di samping keimanan kita yang mendalam, umumnya kita akan menemui sesuatu di tengah perjalanan. Misalnya bahawa kita diberikan sebagai kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Misalnya saja karamah. Oh, dapat karamah, ya. Karamah. Terbuka rahsia-rahsia lain-lainnya. Bagi hamba Allah yang berhenti dan perjalanannya kerana kemuliaan ini, atau memang ia mengaku bahawa di atas kemuliaan ini ada kemuliaan yang lebih tinggi lagi, tetapi ia merasa cukup dengan kemuliaan yang ada itu. Walaupun dia tahu, dia ada ilmu, dia mengaji tasawuf, dia tahu dalam dalam martabat tauhid ni dia ada tiga martabat kita naik, kan, ataupun kita panggil 3 makam. 7 dengan mengaji. Kalau dalam kajak makam 7 dengan mengaji itu mengarut lah. Dekat 3 yang kita ada mengaji, ya. 3 yang makam dia. Yang pertama kita panggil makam apa tadi? Yang pertama makam mujahadah. Dia kuat berjihad dengan hawa nafsu. Dia boleh kenal hawa nafsu, dia boleh kenal 7 nafsu dia, bila letak imbangkan dia boleh link antara 7 nafsu itu sehingga nafsu amarah terkawal. Mula nafsu amarah ni ammaratun bisu, sentiasa mengarah kepada kejahatan, tapi bila dia kaitkan dengan lagi 3 nafsu, lagi 2 nafsu, maka dia akan jadi nafsu mutmainnah. Bila mutmainnah, layak jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu dia orang dah sampai. Kita dah habaq banyak kali perkara ni, kan. Nafsu amarah jangan biar dia seorang. Kalau duk pakai dia, ya, kita hanya tumpu kepada manager satu organisasi, dia punya pengarah dia, itulah pengarah dia, pengurus dia itu adalah nafsu amarah. Dia kena ada pembantu dia kena ada timbalan, assistant timbalan, dia kena ada setiausaha. Nampak tak? Jangan biar dia seorang. Kalau dia sendiri, dia adalah setiausaha, dia adalah timbalan, ikut kita, habis organisasi itu tak lama jatuh. Betul tak? So kita kena link dia tak boleh putus dengan hubungan pembantu dia, dan tidak boleh putus pada hubungan setiausaha dia. Nampak? Baru datang, apabila ada 3 ni, baru datang bendahari, kawalan, baru datang kaki tangan apa semua ni sebagai pengawal pegawai. Kita panggil kaki tangan. Nampak? Betul tak? Cantik, kan? Betul tak? Ini kita nak faham. Jadi nafsu amarah kita tu kita dah boleh faham. Orang yang sampai kepada makam ni lah yang kita sebut sebagai tadi ni. Makanya dia kenalah yang disebut oleh musannif, dia sudah sampai kepada makam kemuliaan, jangan berhenti. Sebab walaupun dia tahu ada satu makam lebih tinggi, dia kata takat ni sudah tak payah tinggi lah, ya. Kita nak bagi ke dia lebih, tak payah, saya takat ni cukup lah. Tak boleh, dalam pengajian, dalam ilmu tidak boleh ada sikap, tak boleh ada. Kita kena terus maju, Islam kena maju. Inilah antara sifat para sahabat Rasulullah. Dia boleh mengembangkan Islam, bukan bagi tawan jajah negeri orang, boleh tawan
Bukan berkesi bahasa tawan, tidak ada. Mereka hanya mengembangkan agama. Kalau dulu belah Nusantara Melayu ni, Nabi ada sebut akan bersinar cahaya Islam di sebelah timur. Nabi tak kata barat, tak kata Asia Tengah tau. Maknanya kata orang Arab tak ada lah. Nabi kata cahaya Islam akan berkembang di sebelah timur. Sahabat-sahabat dengar, timur ni bukan kita. Ya, China pun timur, Vietnam pun timur, Thailand pun timur, Malaysia pun timur, Indonesia pun timur. Banyak tak? Dalam timur-timur ni pula ada yang tak kenal. Mari Vietnam ikut dah. Nampak? Mari pada Thailand pun tak kemah dah. Semua negara-negara ni menyembah berhala. Yang tinggal yang berapa sekarang ni? Brunei, sedikit di Filipin, ya, banyak dekat Indonesia, banyak di Indonesia. Tinggal kita lah. Maknanya kita fokus saja tinggal. Maka datang sahabat-sahabat Nabi, ya, sahabat-sahabat Rasulullah datang daripada Madinah, ya, datang dakwah di sini, mati di sini. Sebab tu ada kuburan para sahabat Nabi di Sumatera, ada di Jawa Tengah, ada kubur mereka, ada dijaga sekarang. Kubur para sahabat kita tak pernah beritahu perkara ni kan. Itu dia. Jadi maka ini yang kita ambil perkara, maka Islam yang sebelah timur ni akan berkembang. Maknanya itu sampai ada ulama-ulama yang boleh pituih. Dia kata orang Melayu lah akan membebaskan Palestin, orang Melayu lah akan membebaskan Baitul Maqdis, orang Melayu lah akan membebaskan Masjidil Aqsa. Nampak? Sampai berani keluar kata orang Melayu. Nampak? Pasal semua memang orang puan Melayu pun. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Qatura, dia suruh Qatura pergi, ya, apa nama Willis Otin. Willis Otin ni satu penulis Perancis. Dia tulis satu buku Go to East. Cuba baca buku tu. Dah cari lah. Tu saya baca lah buku tu, baca ni sudah. Saya baca cukup nampak tu. Go to East, dia kata. Siapa Go to East ni? Qatura. Jangan duduk sini, hang pergi. Qatura ada 6 anak. 6 anak seterusnya, ya. Anak yang kecil sekali, yang ujung nama dia Jawa. Duduk belah ni, tu panggil Jawa. Nampak? Lagi 4, ada yang dihalau pergi ke Vietnam, ada pergi ke Thailand, ada pergi Cambodia, ada pergi ke China, kan? China je Mongolia. Orang Melayu ni keturunan Mongolia lah. Mongolia lah kita ni, kan? Mongolia lah kita ni. Jadi sampai ke situ. Jadi kesemuanya ini 6 ni dua ada belah timur lah. Maknanya keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. Faham, ya? So Nabi Ibrahim mangkat pun di Jerusalem, mangkat di Palestin, di Khalil Rahman, tempat nama Hebron. Itu dia punya tempat. Sebagai contoh kita buat. Jadi maknanya kata golongan yang akan menyelesaikan, akan menebus, dan juga sebab orang Arab dah tak mau jaga dah. Al-Aqsa tu orang Arab dah tak jaga. Madinah pun dah tak jaga. Mekah pun tak jaga dah. Dah main lagu mana Muhammad Salman ni macam mana nak jaga Mekah? Ya. Jadi kita lah bertanggungjawab nak kena pergi jaga sana. Sebab tu awal dulu Islam, sebelum pada kurun yang ke-18, ya, pernah satu orang ulama besar daripada Indonesia, ya, golongan Sunan, dia panggil Sunan Kudus. Dia pergi sebab dia dengar ada berlaku kekacauan di Masjid Al-Aqsa. Yang mana dikacau oleh orang Yahudi. Nampak tak? Sunan Kudus ni nama dia Abdul Hamid. Dia turun pergi ke Jerusalem, dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, dia bawa tentera secara kecil jaga Masjid Al-Aqsa. Dia ambil tanah buat balik. Tuan-tuan, saya terpesan kalau buat umrah, kalau kita buat, kalau kita pergi ziarah Masjid Al-Aqsa, ambil tanah dia bawa balik. Tanah dia bawa balik tanah dia. Dia bukan tanah haram. Al-Aqsa bukan tanah haram, ya. Mekah, Madinah saja. Tiga masjid itu memang mulia, tapi Al-Aqsa dalam tanah halal, kita boleh ambil balik. InsyaAllah bila kita simpan tahu dalam rumah tu, maka akan jadi semangat jihad keluarga kita. Kita sendirilah kena jihad dulu, jangan jadi kita jahat. Sebab apakah ikut kita nantilah. Jangan buat baik lah. Dia buat balik tanah tu. Sebab Sunan Kudus dia buat balik tanah tu, balik ke Indonesia. Nampak tak? Supaya rakyat Indonesia akan jadi hamba-hamba Allah yang soleh. Nampak tak? Bersemangat jihad. Mata depan ni kuat sikit jihad depan, ya. Ni nak dengar ni penantak tentera turun ni. Ya. Joko nak hantar tentera turun. Secara besar-besaran. Ini antaranya lah kita ambil faham sedikit lah. Jadi itu yang boleh saya sebut, insya-Allah kita sambung.
pada kuliah kita 2 minggu lagi insya-Allah ya. 26 hari bulan. Okey. Kita jumpa lagi pada 26 hari bulan. Ya, dan saya ada buat kuliah subuh di Surau Saadah, Surau Tabung Haji pada kuliah subuh Ahad pertama ya. Tapi tak baca kitab ni, kita baca kitab Bahrul Mazi juzuk 15. Penting juga tu. Dia masuk dalam babul fitan, bab fitrah. Juzuk 15 tu hadis-hadis dia banyak berkenaan dengan fitrah akhir zaman. Kita bawa kitab tu ya, so tuan-tuan kenal dengan masa sekarang ni eloklah kita bawa tiap hari Ahad yang pertama ya. Boleh kita turun insya-Allah mengaji seperti biasa di sana. Aqul qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa fahamna Sulaiman wa qulan atana hukma wa sakhna ma'a dawud al-jibal sabbihna wa tira kunna fa'ilin ya rabba Ibrahim wa ya rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Daud wa Sulaiman wa ya Rabba Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal aqla wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nur syamsika abadan abada. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.